tunai ayahanda yang ada di dalam bank terpulang kepada Adinda Abdul Wahid. Berapa banyak uang ayahanda itu? Oh, banyak. 4.500.000 pound sterling. 4 juta? Wah, Adinda setuju. Segala kebun-kebun, ladang-ladang dan estate-estate, factory-factory dan kelang-kelang, rumah-rumah sewa, dan juga stable lumba kuda terpulang kepada Kekanda. Berapa jumlahnya? Oh, tidak begitu banyak, cuma 5 juta pound sterling saja. Adinda setuju. Adil, Kanda memang adil. Tak ada sangkir-sangkir. Buat Adinda Abdul Wahid akan diserahkan rumah yang indah dan permai ini pada Adinda. Oh, rumah yang macam museum ini ya. Keputusan Kanda memang adil, memang bijak. Kanda berdua memperolehi 5-6 juta pound sterling tiap-tiap seorang, dan Adinda hanya dapat sebuah rumah yang bakal runtuh lagi 2-3 tahun. Yang bagus. Ini tidak adil. Kalau nak diturut. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tuan-tuan dan puan yang saya hormati, kita dah dengar tadi pertelingkahan 3 anak Ismail Ulang Raja di dalam merebut harta bapanya yang berada di East Ketambola. Tan Sri Piramli telah mengajar kita bagaimana perancangan harta yang baik itu agar kita tidak menjadikan harta itu sebagai harta yang boleh menyebabkan pergaduhan dan pertelingkahan di antara adik-beradik, keluarga dan sebagainya. Jadi kita kena ambil iktibar daripada apa yang telah diperkatakan tadi di dalam dialog-dialog yang begitu amat menarik dan menusuk hati kita, bagaimana adik-beradik beraduh, adik-beradik bertelingkah kerana merebut harta itu. Jadi dalam masa singkat ini, setelah kita berdiskusi pada siri yang pertama, iaitu apa yang dikatakan merancang harta pusaka secara Islam itu, jadi pada kali ini kita nak bercerita sedikit tentang apa itu wasiat. Ada perbezaan antara wasiat, hibah dan sebagainya. Jadi kita kena faham dulu. Ya, saya akan cuba terangkan secara ringkas tentang wasiat itu agar difahami nanti. Apakah maksudnya wasiat itu? Wasiat itu artinya ikrar kita. Ikrar seseorang itu yang dibuat masa hayat dia ke atas harta dia untuk disempurnakan, ya, yang dibenarkan menurut hukum syarak selepas dia mati. Ikrar hasrat kita, hasrat seseorang itu supaya harta itu disempurnakan mengikut syarak ketika dia mati. Dalam sebuah hadis daripada riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang mati di dalam keadaan berwasiat, maka dia mati di jalan kebenaran dan sunnah. Mati dalam keadaan bertakwa dan bersyahadah, mati dalam keadaan diampunkan dosanya. Jadi banyak kelebihan tentang wasiat ini. Bahkan di zaman sahabat sendiri pun, ketika sahabat-sahabat berjuang keluar meninggalkan keluarga, mereka sentiasa berwasiat, memperbarui wasiat mereka kerana dibebangi. Bila mereka pergi berjuang, mereka terkorban syahid, maka ada wasiat yang diamanahkan untuk anak-anak dan keluarga yang ditinggalkan itu. Apakah kelebihan wasiat itu? Kelebihan wasiat itu ialah dalam wasiat itu akan dibuat peledakan wasi. Contoh, ini wasiat, dokumen wasiat, salinan dia yang originalnya disimpan di peti besi. Contohnya trustee As-Solihin, pemegang amanahnya As-Solihin, disimpan originalnya di As-Solihin, salinannya kepada orang yang membuat wasiat untuk dilihat dan disimpannya. Ya, begitu.
Jadi dalam wasiat ini ada dilantik wasi. So wasi ini siapa? Ialah pemegang amanah yang kita telah amanahkan untuk takbirkan harta kita selepas kita meninggal dunia. Jadi bila kita meninggal dunia nanti, waris-waris kita akan hubungi wasi tersebut. Contohnya wasinya daripada as-solihin. Wakil mereka akan datang ke rumah kita membawa wasiat yang asal yang ada di peti besi itu, yang ada di bilik kebal itu, untuk dibacakan pada waris kita dan menyelesaikan segala permasalahan. Dan yang lebih utama, wasi ini yang akan menguruskan harta tersebut sehinggalah harta itu dapat diwarisi oleh waris-waris yang telah disebut di dalam wasiat ini. Apakah kelebihan wasiat ini? Tuan-tuan kena tahu, di dalam wasiat itu, orang yang mewasiat itu boleh memberikan 1/3 daripada hartanya kepada bukan waris. Contohnya, orang yang membuat wasiat itu dia ada anak tiri, dia ada anak angkat dan sebagainya. Dia boleh bagi harta tersebut. Ataupun dia datang daripada golongan yang baru memeluk Islam, mu'alaf, dia boleh memberikan 1/3 hartanya itu kepada keluarganya, walaupun mereka itu belum memeluk Islam. Inilah indahnya Islam. Islam itu dipanggil cahaya kehidupan. Islam is the way of life dan sebagainya. Adilnya Islam itu. Bila seseorang itu meninggal dunia, tak kiralah dia ada wasiat atau tidak, segala asetnya itu beku. Harta yang tadi, walaupun RM1 saja nilaiannya, telah menjadi harta pusaka. Maka tidak boleh sewenang-wenangnya kita mengambil harta tersebut. Aset itu akan dibekukan, maka waris akan memberitahu wasi tadi. Contohnya, memberitahu pihak as-solihin. Maka pihak as-solihin tadi akan memohon bagi pihak waris itu sijil probat, sijil faraid, dan sebagainya, LA dan sebagainya, sebab memberikan kuasa dan sebagainya kepada as-solihin untuk mengagihkan harta tersebut. Bila perintah mahkamah telah diperoleh, as-solihin akan terus mengagihkan harta-harta yang telah diamanahkan dan ditulis dalam wasiat itu untuk diagihkan kepada waris itu. Tetapi kita perlu ingat satu, wasiat ini juga dia terikat kepada hukum faraid. Bagaimana ini berlaku? Ada di antara wasiat itu telah memperuntukkan sekian-sekian banyak kepada warisnya yang mungkin tidak mengikut hukum faraid. Maka ketika pembacaan wasiat itu nanti, insya-Allah pihak daripada wasi, iaitu pihak daripada as-solihin, akan menerangkan kepada waris-waris pembagian harta tersebut dan akan memohon dan meminta kepada waris-waris untuk melepaskan hak-hak faraid mereka sekiranya ada. Ingat, harta pusaka itu bukan saja boleh dibagi secara faraid, ia juga boleh dibagi secara muafakat. Waris-waris bersetuju pembagian begini-begini, boleh diagihkan. Boleh juga harta pusaka itu dibuat secara melepaskan hak. Contohnya, ada adik-beradik yang agak berkemampuan, mereka tak mahu harta tersebut, walaupun dalam wasiat mengatakan itu harta untuk mereka. Mereka boleh lepaskan hak mereka dan boleh bagi kepada waris-waris yang lain. Inilah indahnya bila kita ada wasiat dan harta itu telah dibagikan, diagihkan dengan begitu harmoni. Wasiat ini mengharmonikan keluarga kita. Siapakah yang patut berwasiat? Antara mereka yang patut berwasiat itu ialah pasangan yang tak punya anak. Bayangkan suami isteri tak ada punya anak. Ya? Bila mereka meninggal, contoh, bila isteri atau suami itu meninggal, pertama sekali di dalam pembagian faraid mesti dilihat kepada ibu atau ayah kandung yang masih hidup. Seandainya ibu dan ayah kandung masih hidup, maka harta itu akan pergi kepada ibu dan ayah kandung yang masih hidup. Seandainya ibu masih hidup atau ayah telah meninggal dunia, maka pembahagian tersebut, bahagian ayah ataupun kedua-dua ibu bapa telah meninggal, maka pembagian itu
akan dibahagi kepada adik-beradik kandung kepada pasangan yang meninggal tadi. Tetapi jika mereka ada wasiat, mereka boleh memberi 1/3 bahagian harta tersebut untuk kerja amal. Mereka boleh beri 1/3 itu untuk pembinaan masjid, beri kepada anak yatim, ataupun beri kepada bukan waris. Mereka boleh bagi. Itulah kelebihan bagi orang yang mempunyai wasiat mengikut perundangan Islam. Yang kedua, individu yang tiada anak. Dia tak ada anak, mungkin dia tak berkahwin, dia seorang diri dan sebagainya. Maka jika dia meninggal, harta itu akan diwarisi oleh bapa kandungnya ataupun ibu kandungnya. Seandainya bapa kandungnya telah meninggal, maka harta tersebut juga akan diwarisi oleh adik-beradiknya. Bayangkan jika ada dia wasiat, jika dia buat wasiat, dia boleh bagi hartanya itu kepada orang-orang yang dia kehendaki. Dia boleh bagi kepada adik, anak angkatnya, adik-beradiknya yang lain, mungkin nak lebihkan dan sebagainya. Ataupun dia boleh nak bagi kepada saudara mara yang lain, asalkan dia terikat di bawah 1/3 harta tersebut. Ya. Tetapi seandainya semua orang bersetuju, apa saja hartanya itu boleh diagihkan mengikut kehendaknya dalam wasiat, mengikut ikrarnya dalam wasiat, dengan syarat, saya ulang balik, dipersetujui oleh waris. Tetapi 1/3 tadi adalah hak dia untuk bagi siapa yang dia kehendaki. Yang lain ialah jika kita punya anak tiri dan anak angkat. Tuan-tuan kena faham, di dalam hukum faraid, anak tiri dan anak angkat dia tidak mewarisi walau sesin pun harta kita. Bayangkan kita telah menjaga anak tiri kita, menjaga anak angkat kita daripada mereka kecil sehinggalah mereka besar, ya. Anak tiri kita, mungkin kita kahwin dengan ibunya, kita jaga dia sehinggalah dia besar, ya. Dia juga hidup bersama kita, kita membelanja dari kecil hingga dewasa. Seandainya kita tidak ada wasiat yang meletakkan mereka sebagai orang yang berhak untuk menerima harta kita, maka mereka tidak dapat apa-apa. Banyak kejadian yang berlaku, pasangan itu ada anak angkat dan sebagainya. Bila mereka meninggal, anak angkat tersebut yang telah dibela daripada kecil dan sebagainya tersingkir, terbuang, terhalau daripada rumah yang diwarisi itu. Oleh itu, nasihat saya bagi mereka yang ada anak tiri dan anak angkat, sekurang-kurangnya buatlah wasiat untuk menjamin ada pembahagian harta kepada anak tiri dan anak angkat kita. Jika kita seorang mu'alaf yang kita ini mungkin memeluk Islam, kita ada harta, aset pada tangan kita dan sebagainya, di bawah jagaan kita. Apalagi kalau kita mu'alaf yang belum berkahwin, maka kalaulah kita meninggal, maka segala harta kita tadi akan diambil oleh Baitul Mal. Itu memang kaedah Islam. Tetapi kalau kita ada berwasiat, mu'alaf tadi boleh mewasiatkan 1/3 hartanya kepada keluarganya yang bukan Islam itu. Dan kalau dia telah berkahwin kepada seorang wanita Muslim, wanita Islam, maka dia akan mengikut kepada pembahagian yang dibenarkan oleh faraid itu. Jika kita ada anak di bawah 18 tahun, tuan-tuan ada anak, ya, kita satu suami ada anak, bila kita meninggal, harta itu tidaklah secara automatik pemegang amalannya isteri kita. Itu di sudut perundangannya. Ia akan diambil alih sebagai pengamanahnya oleh bapa kita atau saudara lelaki kita. Tetapi di dalam wasiat itu, seandainya kita nak letakkan isteri kita sebagai pemegang amanah dan sebagainya, kita boleh letak, insya-Allah. Kemudian kalau anak-anak kita baru 18 tahun, seandainya kita nak meletakkan wasi sebagai pemegang amanah juga, kita boleh letakkan, insya-Allah. Ya, kita boleh letakkan mengikut syarat-syarat yang telah ditentukan itu. Bayangkan anak kita yang masih kecil. Seandainya kita meninggal di usia anak kita yang masih kecil, isteri kita pula tidaklah begitu memahami tentang harta pusaka, kita takut harta kita itu dimanipulasi oleh orang-orang tertentu. Akhirnya harta itu tidak diwarisi oleh anak kita, oleh isteri kita. Ini banyak berlaku dalam keadaan zaman sekarang ini, manipulasi kepada harta pusaka itu. Oleh itu, sebaiknya bagi orang-orang atau tuan-tuan perempuan yang anaknya masih kecil,
maka buatlah wasiat dan sebagainya untuk memberikan satu peruntukan undang-undang pewarisan harta tersebut. Jika orang lain beri harta dan pemilikan diletak di atas nama anda, kita ini, contoh abang kita blacklist untuk beli rumah, tak boleh buat pinjaman, tapi dia beli rumah letak nama kita, tetapi setiap bulan abang kita bayar. Maka kita yang menjadi pemilik atas nama kita, walaupun kita punya nama, tetapi setiap bulan abang kita bayar, maka seharusnya kita ini juga kena buat wasiat. Dan dalam wasiat tersebut nyatakan bahawa rumah ini walaupun nama saya, tetapi ia bukan milik saya, ia milik abang saya, setiap bulan ia telah membayar dan sebagainya. Ini untuk mengelakkan seandainya kalau ditakdirkan kita meninggal dunia, anak-anak kita tidak tahu bahawa harta ini harta siapa. Dia tahu namanya ayah, namanya ibu. Maka berlakulah pertelingkelahan keluarga, menyebabkan berlakunya tidak harmoninya keluarga, tidak ada rasa tolak ansur antara anak saudara dan bapa saudara, sedangkan pada hakikatnya rumah itu dibeli oleh bapa saudara tadi, dibeli oleh abang kita atau adik kita. Kita hanya meletakkan nama kita saja, ya, sedangkan setiap bulan mereka bayar. Maka sebaiknya kita juga membuat wasiat itu. Jika kita punya anak tiri, ayah angkat, ibu tiri, ibu angkat, kita juga sebaiknya buat wasiat. Bayangkan kita daripada kecil telah dibela oleh ayah tiri kita, ibu tiri kita, disekolahkan kita, dijaganya kita. Bila kita besar, kita ada pekerjaan, kita ada aset. Sekurang-kurangnya bila kita ada wasiat, mereka ada hak atas harta kita. Mereka jaga kita daripada kecil. Tetapi kalau kita tidak membuat wasiat dan sebagainya, maka walaupun mereka yang telah bersusah payah menyekolahkan kita, menjaga kita, mereka, iaitu ayah tiri, ayah angkat, ibu tiri, ibu angkat ni tidak ada hak atas harta kita, walaupun sesin sekalipun. Tetapi kalau kita buat wasiat, kita bolehlah memberikan sedikit pembahagian harta kita sebagai penghormatan kepada mereka kerana mereka telah menjaga kita. Yang lainnya ialah siapa dia yang patut wasiat ialah orang yang suka buat kebajikan, amal jariah. Mempunyai harta, mempunyai tanah 3-4 ekar, mempunyai harta simpanan, maka dia rasakan, maka dia perlu buat wasiat supaya dia boleh membahagikan sekurang-kurangnya tidak lebih 1/3 dari hartanya untuk amal kebajikan. Boleh meletakkan wasiat itu, nak meletakkan, nak wakafkan tanahnya, nak menderma duitnya 1/3 bahagian hartanya, nak bagi pada masjid, nak amanahkan kepada rumah anak yatim, tahfiz dan sebagainya. Inilah kelebihan wasiat. Bila kita ada wasiat, benda ini nampak black and white-nya mengikut undangan dan memudahkan pengurusan harta supaya harta kita dapat diuruskan dengan baik dan sebagainya. Dan ini saya telah contohkan contoh wasiat. Ini contoh daripada As-Solih Berhad. Mungkin daripada pengamanah lain pun lebih kurang begini. Kemudian diberikan kad penyimpanan kita. Kad ini kita boleh simpan bagi pada waris kita pegang. Dan apa saja kalau berlaku pada diri kita, hubungilah pemegang amanah kita untuk mereka menguruskan. Ini perjanjian kita semasa hidup dengan mereka. Ya, jangan kita buat wasiat simpan kat peti besi, anak-anak tak tahu. Maklum pada anak-anak, ada waris kita, andai berlaku apa-apa pada kita, maka hubungilah pemegang amanah, contohnya as-solihin dan sebagainya, untuk mereka datang membacakan wasiat dan memberi pencernaan yang baik kepada waris kita. InsyaAllah harta kita dapat diagihkan dengan cara yang harmoni, dengan cara yang baik mengikut syarak, insyaAllah. Sekian dulu saya rasa perancangan tentang wasiat ini, ya tuan-tuan. Kebanyakan untuk maklumat tuan-tuan, sehinggalah ke tahun ini sebanyak 70 bilion harta orang mati telah dibekukan. Semuanya berpunca daripada sikap sambil lewa waris, ya, pergaduhan keluarga dan sebagainya. Jagalah harta kita, rancanglah sebaik mungkin. Ada banyak lagi instrumen-instrumen tentang harta ini. Saya cuma menceritakan tentang wasiat saja. InsyaAllah pada masa akan datang saya akan cerita secara ringkas apa itu hibah,
apa itu yang popular dengan nama harta sepajarian dan sebagainya. Semua ini adalah alat-alat instrumen Islam yang lurus mengikut syarak untuk kita membuat perancangan harta kita, supaya bila kita mati, harta kita tidaklah menjadi harta puaka. Biarlah wasiat, hibah dan sebagainya ini mengharmonikan keluarga. Sekian, ampun maaf daripada saya. Kita jumpa lagi pada diskusi yang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.